Memori Tun M silap, Guan Eng dedah perangai sebenar Tun M. Tukar fatwa ikut selera politik, ini amaran Zahid kepada Hadi. PAS kata tiada masalah kerjasama dengan parti Melayu Pembangkang. Dituduh gila kuasa, Tony Puah jawab tuduhan Tun M. Tony Puah angkuh berlagak seperti menteri. Bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng mendakwa Dr. Mahathir Mohamad memiliki memori yang silap apabila menuding jari hanya kepadanya dan seorang penasihat yang dipercayai dalam memoir bekas Perdana Menteri itu. Setiausaha Agung DAP itu berkata, selaku Menteri Keuangan selama 22 bulan, dia mempunyai ramai penasihat, antaranya Ketua Setiausaha Kementerian dan timbalannya. Tidak adil untuk Mahathir menuding jari terhadap hanya satu penasihat yang dipercayai. Saya pasti Mahathir juga sedar perkara ini. Beliau juga mempunyai ramai penasihat yang dipercayai, melibatkan pelbagai portfolio termasuk yang bukan kaki tangan awam. Malah beliau pernah mengugut memecat saya 3 kali daripada kabinet. Namun kami tenang sahaja dan terus menjalankan tugas rasmi. Sentimen peribadi mesti diketepikan. Katanya seperti dilaporkan Free Malaysia Today, Mahathir dilapor menghentikan tindakan seorang penasihat Lim Guan Eng ketika itu Menteri Keuangan yang melangkaui kuasanya dalam urusan dengan penjawat awam menurut satu laporan. Menurut laporan itu, buku terbaru Mahathir yang bakal diterbitkan ada menyebut mengenai seorang pemimpin DAP yang tidak dinamakan melibatkan diri dalam urusan kerajaan walaupun di luar bidang kuasanya, dan ia boleh memberi peluru kepada penyokong UMNO untuk membangkitkan sentimen perkauman terhadap parti itu. Mahathir tidak menyatakan nama penasihat Lim yang dimaksudkan tetapi menyebut dia adalah wakil rakyat di Lembah Kelang dan antara pegawai yang rapat dengan Lim di Kementerian Keuangan ketika pentadbiran Pakatan Harapan. Antara lain, Mahathir berkata individu itu banyak mewakili Lim dan mula berfikir dia boleh menggunakan kuasa ke atas penjawat awam. Mahathir turut menyebut satu insiden di mana individu itu didakwa mengugut sebuah syarikat pemaju yang berdepan masalah keuangan dalam projek usaha sama dengan kerajaan untuk membangunkan kompleks bernilai berbilion ringgit di Kuala Lumpur. Ada juga ketika di mana penasihat ini secara terbuka bercakap bagi pihak kerajaan walau tiada kedudukan untuk berbuat demikian. Bagaimanapun, kata Mahathir, cadangan daripada kementerian perlu dipersetujui secara bersama untuk kabinet dan Lim sentiasa merujuk dan mendapatkan kelulusannya selaku Perdana Menteri untuk hampir semua inisiatif. Malah ketika dalam mesyuarat kabinet, setiap kali dia mencadangkan sesuatu, dia akan menutupnya dengan berkata jika Perdana Menteri bersetuju. Kata Mahathir dipetik sebagai berkata dalam memoirnya. Memoir bertajuk Capturing Hope, The Struggle Continues for a New Malaysia adalah memoir kedua Mahathir yang menyentuh tempoh persaraannya pada 2003 sehingga kembali berkuasa pada 2008. Dalam satu kenyataan, Ahli Parlimen Damansara DAP Tony Puah yang berkhidmat sebagai setiausaha politik kepada bekas Menteri Keuangan itu menafikan dakwaan Mahathir. Puah berkata dia adalah sasaran mudah bagi sesiapa yang tidak berpuas hati dengan Kementerian Keuangan yang cuba membersihkan segala kerosakan yang dilakukan Perdana Menteri terdahulu Najib Razak. Ahli Parlimen DAP itu juga berkata Mahathir mempunyai sikap berat sebelah dan prejudis terhadapnya. Presiden UMNO Ahmad Zaid Habidi dilihat menyelar Abdul Hadi Awang apabila menyifatkan tindakan Presiden PAS itu mempersoalkan keikhlasan UMNO menjayakan muafakat nasional sebagai alasan politik ibarat menukar fatwa mengikut selera politik. Seseorang yang bergelar ulama harus mengikut nas yang sahih, bukan memanipulasi hukum mengikut selera politik untuk memperdagangkan agama demi mencapai objektif siasah, kata Zahid di Facebooknya. Mencipta pelbagai alasan baru untuk menjustifikasikan kononnya UMNO tidak mematuhi piagam merupakan alasan politik ibarat menukar fatwa mengikut selera politik, tambah Zahid. Hadi sebelum ini dipetik berkata PAS menolak muafakat nasional yang diasaskan bersama UMNO pada 2019 kerana Parti Tunjang Barisan Nasional itu tidak mahu menerima Bersatu yang menjadi sekutu PAS dalam Perikatan Nasional. Hadi membayangkan UMNO sudah lari daripada piagam muafakat nasional apabila mahu PAS dan parti mereka sahaja dalam muafakat nasional. Zahid berkata, apa juga muafakat harus membawa kebaikan kepada semua, bukan untuk dimanipulasi oleh yang berdendam kesumat ke atas UMNO. Muafakat harus membawa berkat dan tidak sesekali mengundang padah terhadap mana-mana pemegang taruh kemuafakatan. Tiada keberkatan dalam istilah muafakat apabila sebilangannya diselubungi agenda keegoan, kebencian dan kepura-puraan, katanya. Beliau berkata,
UMNO perlu bijaksana mentafsir antara muafakat yang jujur berbanding sebuah muafakat yang terselindung tipu daya. Sebab itu UMNO mempercayai muafakat nasional yang asal adalah sebenar-benar muafakat yang terbina atas keikhlasan. Beliau seterusnya mempersoalkan keikhlasan PAS sendiri untuk menjayakan kerjasama dengan UMNO menerusi muafakat nasional, khususnya pada pilihan raya negeri Melaka lalu. Zahid berkata, UMNO bertepuk sebelah tangan sahaja apabila berusaha mengekalkan kemuafakatan itu termasuk dalam PRN Melaka. Pimpinan PAS sering menyatakan menyokong muafakat nasional tetapi di Melaka menolak pelawaan UMNO untuk berpadu atas nama muafakat nasional dan membuat keputusan untuk bergandengan dan bersama bersatu yang diketahui tujuannya menjatuhkan UMNO, katanya. Zahid turut menolak tanggapan pemimpin PAS bahawa UMNO mengarahkan parti itu berhubung hala tuju politiknya atas semangat kemuafakatan muafakat nasional yang dimeterai. UMNO tidak patut menggunakan keanggotaan bersatu dalam Pakatan Harapan sebelum ini untuk menghalang parti pimpinan Muhyiddin Yassin itu menyertai muafakat nasional, kata Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syari. Jika luka kerana bersatu menjadi sebahagian daripada Pakatan Harapan itu sangatlah besar untuk dilupakan, kenapakah UMNO sanggup menjadi sebahagian daripada kerajaan yang dipimpin oleh Muhyiddin ketika itu? Soalnya, Fadli berkata UMNO dah bersatu perlu melupakan permusuhan mereka kerana jika masing-masing membelik kronologi demi kronologi, sampai bila pun kita tidak akan bersepakat. Beliau berkata, UMNO dan PAS telah bersepakat untuk menjemput bersatu ke dalam muafakat nasional sebelum ini dan PAS pula tidak bermasalah turut menerima masuk PKR, Amanah, Putra dan Pejuang dalam muafakat nasional dengan syarat tertentu. Tiada sebarang masalah untuk mengajak parti-parti tertentu ini untuk bersama muafakat nasional asal saja mereka sudi memutuskan hubungan dengan DAP yang dilihat menjadi tulang belakang sebenar dalam Pakatan Harapan. Soalnya, sanggupkah mereka? Tidak ada sesiapa pun dalam PAS akan tersinggung jika pihak ini tiba-tiba memohon untuk menyertai muafakat nasional apabila mereka bermufakarah dengan DAP, katanya, mengulangi pendirian parti itu untuk meluaskan keanggotaan muafakat nasional. Sebelum ini, beberapa pemimpin UMNO termasuk Presiden Ahmad Zaid Hamidi dan timbalannya Muhammad Hassan menolak ketegasan Hadi mahukan UMNO menerima masuk bersatu dalam muafakat nasional. Zahid mengaitkan tindakan Presiden PAS mempersoalkan keikhlasan UMNO menjayakan muafakat nasional sebagai alasan politik, ibarat menukar fatwa mengikut selera politik. Seseorang yang bergelar ulama harus mengikut nas yang sahih, bukan memanipulasi hukum mengikut selera politik untuk memperdagangkan agama demi mencapai objektif siasah, kata Zahid. Sebelum ini, Muhammad yang juga dikenali Tok Mat berkata, PAS tentunya arif mengenai keputusan perwakilan Perhimpunan Agung UMNO lalu bahawa parti itu tidak akan membentuk sebarang kerjasama politik dengan bersatu. UMNO terikat dengan pendirian ini, jadi amatlah munasabah untuk realiti ini difahami dan diterima sebelum PAS mencadangkan keanggotaan baru dalam muafakat nasional, katanya. Beliau berkata, UMNO juga berpendirian walaupun PKR, Amanah atau Pejuang adalah sebahagian daripada ummah yang berkepentingan. UMNO tidak pernah mempelawa mereka untuk menyertai muafakat nasional kerana tidak mahu menyakiti hati PAS. Fadli yakin respons Muhammad tidak berdasarkan konteks sebenar kenyataan Hadi mengenai isu berkenaan. Kenyataan Presiden PAS yang dikeluarkan dalam sidang media langsung tidak bernada menolak muafakat nasional seperti yang ditulis oleh media. Bahkan ia lebih kepada mengajak UMNO untuk kembali duduk semeja berbincang bagaimana untuk memperkasakan muafakat nasional, katanya. Beliau berkata, jika tidak berlaku perdamaian antara UMNO dan Bersatu yang menunjangi Perikatan Nasional, kemungkinan besar Pakatan Harapan akan menawan semula Putrajaya pada PRU 15. Hakikatnya, tiada jalan keluar melainkan muafakat. Jika tidak ingin Pakatan Harapan berkuasa kembali, hanya muafakat sebagai jalan keluar, atau kita perlukan satu lagi pengajaran di dalam PRU 15. Barulah kita sedar kepentingan muafakat, katanya. Ahli Parlimen DAP Tony Pua menjawab dakwaan dibuat Dr. Mahathir Mohamad terhadapnya seperti yang dilaporkan dalam portal berita. Dakwaan bekas Perdana Menteri Pakatan Harapan itu dibuat dalam buku yang dihasilkannya dan bakal mula dijual tidak lama lagi. Pua berkata, penjelasannya itu adalah bahagian pertama jawapan terhadap kenyataan Mahathir dan akan menulis lagi selepas ini untuk mempertahankan dirinya. Ahli Parlimen Damansara itu berkhidmat sebagai setiausaha politik kepada Lim Guan Eng ketika Setiausaha Agung DAP berkenaan berkhidmat sebagai Menteri Keuangan Pakatan Harapan sebelum gabungan tersebut dijatuhkan. Dalam buku itu, Mahathir dilaporkan mendakwa dia menghalang tindakan salah seorang penasihat Lim yang tidak dinamakannya kerana dianggap melampaui batas kuasanya ke atas penjawat awam. Bagaimanapun, Puan yang mengimbas kembali insiden membabitkan projek di Exchange 106 berkata, mungkin saya menjadi sasaran mudah bagi sesiapa yang tidak berpuas hati dengan MOF.
cuba membersihkan kekusutan Najib atau mungkin Mahathir bersebelah dan berprasangka terhadap saya. Tetapi cara paling mudah untuk membangkitkan kemarahan Mahathir adalah dengan menyentuh titik lemahnya kerana beberapa bos perniagaan besar dilayan secara tidak adil. Puan juga menjelaskan bagaimana isu tersebut dibawa ke pengetahuan Mahathir melalui pertemuan ahli Parlimen Langkawi tersebut dengan perniagaan Indonesia yang kini dipenjara di negeri itu kerana didapati bersalah atas tuduhan rasuah dan penipuan. Pertemuan berkenaan, kata Puan, diatur oleh penasihat-penasihat yang dipercayai Mahathir bagi membantah tindakan yang diambil oleh Kementerian Keuangan. Dr. Mahathir Mohamad menganggap Tony Puan sebagai angkuh dan berlagak seperti seorang menteri semasa ahli Parlimen Damansara berkhidmat sebagai setiausaha politik Lim Guan Eng. Lim ketika itu merupakan Menteri Keuangan kepada Kerajaan Pakatan Harapan. Dalam sidang media secara maya menjelang pelancaran memoir barunya, Mahathir berkata ahli perniagaan menolak pentadbiran Pakatan Harapan sebelum ini berpunca daripada sikap sedemikian. Lim berpendapat kerajaan Najib Razak menyeleweng dan dia patut membatalkan semua kontrak yang dicapai dengan kerajaan terdahulu. Tapi apabila anda buat begitu, anda menjejaskan kontraktor dan sesiapa sahaja yang mendapat kerja berkenaan, termasuk pada pekerja, pembekal dan syarikat-syarikat sokongan. Justru kita tidak boleh buat begitu sahaja kepada kontraktor atau mengurangkan kontrak secara paksa. Sebagai setiausaha politik, anda patut memberikan laporan mengenai politik negara, bukan kesana kesini melaksanakan dasar kerajaan, katanya. Tambah Mahathir, beberapa ahli perniagaan telah mengadu kepadanya mengenai sikap angkuh Puan. Saya hanya memetik satu contoh dalam buku baru itu. Ada ahli perniagaan lain, termasuk seorang Cina, memberitahu saya bahawa dia Puan sangat angkuh. Itu angkuh perkataan yang mereka gunakan. Dia berkelakuan seolah-olah menteri, katanya. Mengakui dia lebih memihak kepada ahli perniagaan kerana faktor kekayaan dan peluang pekerjaan yang dibawa pelabur. Mahathir berkata, seseorang setiausaha politik tidak sepatutnya mengancam komuniti perniagaan. Disebabkan orang ini, ramai ahli perniagaan menentang kerajaan kerana mereka menganggap kerajaan tidak bersimpati kepada mereka, katanya. Dalam memoir terbarunya, Capturing Hope, The Struggle Continues for a New Malaysia, Mahathir berkata dia telah menghentikan tindakan seorang penasihat kepada Menteri Keuangan Pakatan Harapan kerana dianggap melangkaui bidang tugasnya. Bagaimanapun Mahathir tidak menamakan sesiapa dalam tulisannya itu. Puan kemudian mengeluarkan kenyataan untuk membela dirinya dan sekaligus menafikan dakwaan Mahathir.